Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sekali lagi kita bersama-sama di dalam channel Nasihat Mu'alaf. InsyaAllah kali ini kita dalam siri yang khas, iaitu khusus umrah khas. Ya, khas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bakal menjadi tetamu Allah untuk sampai ke tanah haram untuk menunaikan ibadah umrah, ataupun kepada sesiapa sahaja yang mempunyai hajat, mempunyai niat untuk pergi menunaikan umrah. Ini adalah video yang tepat untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk sebagai kita membuat persediaan mengambil ilmu. Ya, insya-Allah. Hari ini kita berada dalam episod yang ke-6 yang akan kita bincangkan, kita kongsikan berkaitan dengan rukun umrah yang kedua, iaitu rukun tawaf. Ya, pada episod-episod yang sebelum ni telah saya terangkan tentang pengenalan kepada ibadah umrah, rukun umrah secara overall, syarat wajib umrah, dan rukun yang pertama. InsyaAllah dalam khusus umrah yang khas ini saya akan terangkan ataupun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, ya, berkaitan dengan tata cara untuk menunaikan ibadah umrah secara terperinci, dan kemudiannya persediaan kita hendak menunaikan umrah berbulan-bulan sebelum kita pergi menunaikan umrah, sehingga sampai ke hari berangkat, apa yang kita nak sedia, apa yang kita nak buat sampai ke tanah haram, apa yang akan kita lakukan di sana, apakah situasi yang kita akan kita hadapi di sana, sampailah kita kembali ke tanah air kita, iaitu Malaysia, insya-Allah. Ya. Dan hari ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan semua, iaitu rukun yang kedua, iaitu rukun tawaf. Ya, pada 2 episod yang sebelum ini telah saya terangkan, telah saya kongsikan berkaitan dengan rukun umrah yang pertama, iaitu niat ihram. Sebanyak 2 episod niat ihram sahaja. Hari ini insya-Allah terperinci berkaitan dengan rukun tawaf. Rukun umrah ada 5, tuan-tuan dan puan-puan. Rukun umrah ada 5. Rukun yang pertama niat ihram. Rukun yang kedua tawaf. Rukun yang ketiga sa'i. Rukun yang keempat tahallul. Rukun yang kelima tertib. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Lengkap 5 rukun ini berserta dengan wajib umrah, maka sempurnalah umrah kita. Jadi umrah itu mudah sahaja, tapi bukan bermaksud untuk kita mempermudah-mudahkan, sebab bukan senang untuk kita sampai kat sana. Sebab tu kita nak buat persediaan, ambil ilmu-ilmu yang berkaitan. Jadi seperti yang biasa, ya, untuk kita memulakan satu perbincangan yang baru, kita fahami dahulu definisi perkara yang hendak kita pelajari itu, iaitu berkaitan dengan definisi tawaf. Maksud tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat yang tertentu. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang hendak pergi menunaikan umrah, tentu sahaja tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu, ya, bahawa apakah itu tawaf. Ya, tawaf kita keliling Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan melawan arah jam. Nanti kita akan tengok syarat-syaratnya, insya-Allah. Tetapi apabila kita berbahas berkaitan dengan tawaf, yang menjadi fokus utama kita adalah Kaabah. Ya, jadi ada baiknya sebelum kita berbincang terperinci berkaitan dengan tawaf, tata caranya, syaratnya dan sebagainya, mari ada baiknya untuk kita kenal dahulu Kaabah itu, ciri-ciri, sedikit latar belakang berkaitan dengan Kaabah itu sendiri. Ya, Kaabah yang seperti yang kita lihat di sini, ya, bentuk Kaabah pada hari ini, bangunan Kaabah pada hari ini berbentuk 4 segi, ya, dengan ada satu tempat yang melengkung yang kita namakan sebagai Hijr Ismail. Ya, jadi apakah ciri-ciri yang perlu kita kenali di sekeliling Kaabah? Tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang. Mungkin terutamanya bagi yang pertama kali hendak pergi menunaikan ibadah umrah, dalam hati itu pasti ada perasaan macam ni. Alamak, banyak lagi saya tak tahu, banyak lagi saya belum hafal. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan. Umrah itu mudah sahaja. Ya, tak perlu hafal. Cukup untuk setakat kita
Faham. Baik, kita lihat pada gambar ini. Kaabah yang berbentuk empat segi ini, Kaabah ini ada pintu Kaabah. Ini adalah pintu Kaabah. Okey, mudah. Pintu Kaabah, kalau kita lihat Kaabah itu lebih kurang, kalau kita kata lebih kurang bangunan 4 tingkat lah, ataupun flat 4 tingkat, 5 tingkat, lebih kurang macam tu. Tetapi Kaabah itu Allah memberikan satu sifat kebesaran pada Kaabah. Walaupun Kaabah kita kan nak kata tinggi tak tinggi sangat, tapi apabila kita melihat Kaabah, sesiapa sahaja yang melihat ke arah Kaabah, dia akan merasa perasaan ingin menangis, perasaan ingin bertaubat. Itu sifat yang ada pada Kaabah itu sendiri. Ya, sebab Kaabah, ya, di dalam surah Ali Imran ayat 96 Allah menyebut bahawa sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibina di atas muka bumi ini untuk manusia beribadah kepadanya adalah Bakkah. Bakkah adalah nama yang selain daripada Mekah. Jadi Bakkah juga bermaksud menangis. Jadi siapa yang di sana akan rasa hendak menangis. Kita rasa kita berdosa dan juga sebagainya. Itu perasaan kita apabila kita berada di sana. Okey, jadi tinggi tu tak tinggi sangat. Tapi kalau kita lihat pada pintu Kaabah, ketinggian saya lebih 6 kaki sedikit, ya. Tapi apabila saya hendak menyentuh pintu Kaabah, ni sampai sini. Sampai sini. Ya, sampai sini. Baik. Bagi tuan-tuan dan puan yang belum lagi menonton episod-episod yang sebelum ini, ya, bolehlah klik link di atas ni. Di atas ni untuk melihat pada untuk tonton kembali episod-episod yang sebelum ini, insya-Allah. Okey, itu pintu Kaabah. Okey, selain pada pintu Kaabah, apa lagi yang ada? Okey, di sini ada, ini adalah multazam. Multazam, apa itu multazam? Multazam adalah salah satu tempat yang paling mustajab doa di sekeliling Kaabah. Ya, di sekeliling Kaabah. Itu di manakah tempat secara tepatnya multazam itu? Multazam adalah di antara rukun Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ada kat sini. Di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Kecil je. Di situlah, ini di antara ruang ini kita namakan sebagai multazam. Jadi berdoalah setiap hari. Carilah peluang setiap hari untuk kita berdoa di hadapan multazam. Tak perlu kita sampai kat depan-depan multazam pun. Kita boleh berada jauh di belakang tapi kita menghadap ke arah multazam. Itu tempat yang mustajab doa. Sebab tempat yang paling barakah di atas muka bumi ini, bila kita kata tempat yang paling barakah, maksudnya di tempat itu sedikit ibadat yang kita buat, maka besar pahalanya. Contoh tempat yang barakah adalah masjid. Sebab tu apabila kita menunaikan solat berjemaah di masjid, maka pahala kita 27 kali ganda daripada kita solat secara seorang diri. 27 kali ganda tu besar macam mana? Wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi di atas muka bumi ini, tempat yang paling besar barakahnya adalah bumi Mekah. Jadi apabila kita berada di tanah haram Mekah, maka itu adalah tempat yang mustajab doa. Tapi dalam tanah haram Mekah itu, ada lagi tempat yang lagi mustajab doa. Di mana? Di Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu, ada lagi tempat yang lagi mustajab doa. Di mana? Di hadapan Kaabah, di sekeliling Kaabah. Tapi di sekeliling ataupun binaan bangunan Kaabah itu sendiri pula, ada pula tempat-tempat yang lagi mustajab doanya. Antaranya adalah multazam. Okey? Baik. Jadi ini adalah multazam. Kemudian Hajarul Aswad berada di bucu sini, ya. Hajarul Aswad berada di bucu sini. Okey, baik, di sebelah sana pintu Kaabah di sini. Okey, di sebelah sana itu adalah Hijr Ismail, tempat yang melengkung itu. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Dan tak jauh daripada hadapan pintu, ya, tak jauh daripada hadapan pintu Kaabah ada satu binaan ini. Ini yang kita sebut sebagai Maqam Nabi Ibrahim. Maqam Nabi Ibrahim juga adalah tempat yang paling mustajab doa. Okey, baik, kita lihat gambar-gambar yang seterusnya. Okey, ini adalah Hajarul Aswad.
Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang terakhir yang diletakkan pada binaan Kaabah semasa bangunan Kaabah itu yang ditinggikan, yang didirikan oleh baginda Nabi Ibrahim AS bersama dengan anaknya Nabi Ismail AS. Ya, dan diriwayatkan bahawa batu ataupun Hajarul Aswad ini adalah batu yang dihantarkan oleh malaikat Jibril, dan ianya adalah batu daripada syurga. Ya, daripada hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu kita kata apa? Hajar Aswad itu asalnya berwarna putih, lebih putih daripada susu. Tapi disebabkan dosa-dosa anak Adam lah, ya, dosa-dosa anak-anak Adam lah, ya, yang menjadikan Hajar Aswad itu berwarna hitam pada hari ini. Okey, baik. Saya akan terangkan sedikit, ya, berkaitan dengan Hajarul Aswad ni. Hajar Aswad kenapa penting? Hajar Aswad, ya, dia tempat ini merupakan tempat di mana permulaan di bucu Hajarul Aswad yang kita namakan sebagai rukun Hajarul Aswad itu adalah tempat bermulanya tawaf kita. Tempat bermulanya tawaf kita dan tempat habisnya tawaf kita. Hajarul Aswad juga, okey, disunatkan untuk kita mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Okey, macam tu. Sebab apa disunatkan? Sebab ia adalah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencium Hajar Aswad. Jadi kita ikut sunnah Nabi, ya. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, ya, pada suatu hari Sayyidina Umar, ya, apabila bertawaf, jadi Sayyidina Umar hendak pergi mencium Hajar Aswad. Sayyidina Umar kata apa? Wahai Hajar Aswad, sesungguhnya engkau adalah sebuah batu yang tidak mampu, tidak berupaya untuk melakukan apa-apa. Sekiranya aku tidak melihat baginda Rasulullah SAW mencium engkau, nescaya aku tidak akan mencium engkau. Jadi Sayyidina Umar itu membuat atas dasar mengikut sunnah Nabi. Begitulah hebat dan agungnya adab-adab dan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita mencium Hajar Aswad? Kita mencium Hajar Aswad sebab ianya adalah salah satu daripada ibadah, dan ibadah yang disunatkan. Dan keduanya adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, kenapa kita nak mencium Hajar Aswad? Bukan lepas kita cium Hajar Aswad kita boleh menjadi kebal ataupun apa-apa yang hebat, tidak. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita beriman bahawa Hajarul Aswad ini adalah batu yang berasal daripada syurga. Jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sekali kita berharap, kita berdoa agar apabila kita mati kelak, apabila di akhirat kelak, kita dikumpulkan, kita dimasukkan ke dalam syurga. Jadi antara benda-benda, barang-barang yang ada di syurga dan ada di dunia ini sekarang ni apa? Hajar Aswad. Jadi kita nak juga, kita teringin nak masuk syurga. Jadi bila kita cium Hajar Aswad itu, Allah, engkau kurniakanlah supaya aku dapat tinggal di dalam syurga. Engkau kurniakanlah supaya aku dapat juga berpijak di batu-batu, di tanah di dalam syurga. Hajar Aswad itu adalah batu di dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tapi sebenarnya Hajarul Aswad yang kita lihat pada hari ini bukanlah dalam bentuk Hajar Aswad yang asal. Hajar Aswad yang kita lihat pada hari ini hanyalah serpihan-serpihan yang ditempelkan di tembaga. Hajar Aswad yang asal masa zaman Nabi Ibrahim, lebih kurang 5,000 tahun lebih yang lepas, dia adalah satu ketul batu yang besar, ya, yang berwarna putih. Tapi sekarang ni dah berkecai, tinggal serpihan je. Kalau bila kita cium tembaga tu, dalam tembaga tu yang kita masukkan kepala kita ke dalamnya, dan kita cium, ada 6 serpihan Hajar Aswad yang dilekatkan di situ. Macam tu, ya. Kenapa tinggal 6 serpihan je? Kenapa tinggal dah berkecai Hajar Aswad? Tuan-tuan dan puan, sebab Hajar Aswad ni, ya, sejak daripada zaman Nabi Ibrahim sehingga ke sekarang dah lebih daripada 5,000 tahun.
Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, Kaabah pernah runtuh. Kaabah pernah dibina semula. Kaabah pernah terbakar. Kaabah pernah dilanda banjir dan runtuh lagi sekali. Ya, dan Hajar Aswad dialih, diletak balik, dialih, keluar masuk lama beribu tahun. Tentu sekali dia menjadi agak rapuh. Dan Hajar Aswad juga pernah hilang lebih daripada 20 tahun. Kaabah itu tidak ada Hajar Aswad. Hajar Aswad dicuri, diambil oleh kaum Syiah Karamitah dan dibawa balik ke negara mereka dan disembah di sana. Sampai ke zaman kekhalifahan Uthmaniyah, barulah diambilnya Hajar Aswad itu, diletakkan kembali di bucu rukun Hajar Aswad di Kaabah. Okey, baik, kita lihat dengan lebih dekat lagi Hajar Aswad tu. Nampak tuan-tuan dan puan? Ini benarlah kata Nabi. Sesungguhnya apa sahaja yang disampaikan Nabi itu semua benar belaka. Sesungguhnya apa sahaja disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Nabi kata sebab selama ini kita melihat bahawa Hajarul Aswad itu berwarna hitam. Kita lihat dengan dekat pun Hajarul Aswad itu berwarna hitam. Sebab di luarnya berwarna hitam. Jadi tak ada kesempatan atau peluang sebab Masjidil Haram, Kaabah itu sentiasa penuh dengan lautan manusia. Tapi asbab pandemik COVID-19 itu ada hikmahnya. Pada ketika itu di mana tak ada orang di Masjidil Haram, lockdown kan, tak ada manusia di Masjidil Haram. Pada masa itulah ada kesempatannya bagi pengurusan Masjidil Haram untuk mengambil fotografer, untuk mengambil mikro fotografi, mengambil foto Hajar Aswad itu secara jarak dekat. Jadi daripada gambar ini kita boleh nampak bahawa yang di zoom sebanyak sepihan Hajar Aswad itu di zoom sebanyak 4,000 kali ganda. Subhanallah, kita boleh nampak di luarnya hitam, yang di dalamnya asal batu ataupun Hajar Aswad ini sebenarnya berwarna putih. Subhanallah. Itulah dia, ya, sedikit perkongsian mukadimahnya kepada tuan-tuan dan puan, ya, sedikit pengenalan tentang berkaitan dengan Kaabah. Inilah keadaan kita apabila kita mencium Hajar Aswad. Sebenarnya semasa apabila kita melaksanakan tawaf, ya, apabila sampai ke pusingan yang baru, kita disunatkan untuk istilam, mengangkat tangan sebelah kanan, kemudian kita sebut Bismillahi Allahu Akbar, kemudian yang disunatkan untuk kita mencium Hajar Aswad. Tapi hari ini, sekarang ini kita tidak cium Hajar Aswad, kita hanya membuat isyarat, meletakkan tangan di bibir dan ditunjukkan kepada Hajar Aswad sebagai isyarat mencium Hajar Aswad. Kenapa? Sebab manusia terlalu ramai di sana. Tak mungkin setiap orang nak pergi cium Hajar Aswad. Dan hari ini juga, semasa kita menunaikan umrah, kita berada dalam keadaan ihram, tak boleh cium Hajar Aswad. Kenapa tak boleh? Sebab Hajar Aswad ini sentiasa dilumur dengan minyak wangi, dilumur dengan minyak atar. Dan apabila kita berada dalam keadaan ihram, kalau kita cium Hajar Aswad, maka wangi-wangian itu akan terkena pada kita, maka kita telah melanggar pantang larang di dalam ihram. Jadi tak boleh kita nak cium Hajar Aswad ketika kita dalam ihram. Jadi tuan-tuan dan puan, benda ni pernah berlaku pada jemaah saya. Ya, ketika buat tawaf umrah, kebetulan pada ketika itu kami dekat dengan bucu Hajar Aswad tu sangat, dia pergi cium Hajar Aswad tu. Ya, padahal dalam keadaan yang wangi, ya. Itu kena jaga. Okey, baik. Ada bunyi. Okey. Baik. Dan kalau kita lihat secara inilah multazam, ya, di antara bucu Hajar Aswad ini dengan pintu Kaabah, itulah multazam, tempat yang mustajab doa. Apa lagi yang ada pada Kaabah? Ini Syarzawan. Syarzawan ini adalah tapak ataupun kita kata bukan fender, panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah tapak bagi binaan Kaabah, ya, supaya
air hujan mengalir, ya, air hujan tidak terpecik kena kepada kain kiswah itu. Dan syarzawan ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, masa kita tawaf, kalau kita rapat dengan Kaabah, tidak boleh kita memijak di atas ataupun kita masuk ke bahagian dalam syarzawan ini, sebab syarzawan ini dikira sebagai bangunan tapak asal Kaabah itu, ya. Kaabah yang pada hari ini telah dikecilkan sedikit. Jadi Kaabah itu bukan sahaja bangunan dia, Kaabah itu termasuk dengan tapaknya. Jadi syarzawan ini sebenarnya termasuk dalam bangunan Kaabah. Kalau kita nak mengira Kaabah itu, okey, sebenarnya kita kena kira daripada sini, ya. Daripada sini. Jadi masa kita tawaf, kita tak boleh nak sentuh Kaabah. Kalau kita sentuh Kaabah, maksudnya kita termasuk dalam bangunan Kaabah. Kita tak boleh berpijak di atas syarzawan ini. Ya, bila kita berpijak di atas syarzawan ini, maka kita termasuk dalam binaan Kaabah itu. Maka tidak lengkaplah tawaf kita, ya. Okey, ini syarzawan. Kemudian, ini dia. Ini adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail. Okey, Hijr Ismail ini, tuan-tuan dan puan-puan, Hijr Ismail ini juga dikira sebagai bangunan ataupun binaan Kaabah, termasuk dalam binaan Kaabah. Sebab binaan Kaabah, seperti yang saya sebutkan tadi, Kaabah itu bukan bangunan dia sahaja. Kaabah itu adalah tapak keseluruhannya. Binaan Kaabah Nabi Ibrahim AS yang asal ini bukan berbentuk empat segi yang seperti yang kita lihat pada hari ini. Bentuk empat segi yang kita lihat pada hari ini adalah bentuk binaan zaman Quraisy, iaitu ketika itu Nabi berumur 35 tahun. Ya, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul lagi. Pada umur Nabi 35 tahun itu berlaku banjir besar di Mekah Al-Mukarramah, dan ketika itulah Kaabah runtuh sebahagiannya. Kaabah runtuh sebahagiannya, maka orang-orang Quraisy jahiliyah ini, mereka ni kaya-kaya, mereka hendak membina balik Kaabah. Walaupun dalam keadaan jahiliyah, tetapi mereka masih lagi tahu bahawa untuk membina Kaabah itu perlu menggunakan sumber rezeki, harta yang halal. Apabila dikumpulkan harta-harta orang-orang Quraisy ini, harta yang halal, baru mereka dapati bahawa harta yang halal yang mereka ada ini tidak cukup untuk membina kembali bentuk binaan Kaabah yang asal. Nak tunjukkan bahawa terlalu sedikit yang harta halal yang ada pada ketika itu. Sedangkan mereka ini kaya-kaya. Mereka ni adalah pedagang-pedagang. Ya. Jadi dibinalah, dikecilkan sedikit bangunan Kaabah yang asal, dikecilkan sedikit, buat jadi empat segi tapi ditinggikan sedikit, dan dibuatnya lengkungan Hijr Ismail yang kita nampak ini sebagai penanda kepada tapak asal binaan Kaabah. Jadi apabila kita bertawaf, kita mestilah bertawaf di luar keseluruhan bangunan Kaabah itu. Ya. Kebiasaannya, ya, kalau Masjidil Haram tak terlalu ramai orang, kebiasaannya apabila kita sampai ke kawasan Hajarul Aswad, kita akan jauh ke belakang sebab ramai orang tertumpuk kat situ. Tapi apabila sudah melepasi pintu Kaabah, kita akan masuk ke dalam secara automatik tanpa kita sedar, dan bila kita sampai ke sini, kita akan merapat ke arah ke tempat Hijr Ismail ni. Kadang-kadang tangan ni tak tahan nak pergi pegang, tak boleh. Okey, jadi masa kita tawaf tak boleh pegang juga Hijr Ismail sebab dikira sebagai Kaabah, ya, dalam binaan Kaabah juga. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Hijr Ismail ini kenapa dinamakan sebagai Hijr Ismail? Dinamakan sebagai Hijr Ismail, di sinilah, di kawasan sini jugalah, ya, tempat tinggalnya Nabi Ismail alaihissalam bersama dengan ibunya Hajar di sini juga. Okey, jadi dinamakan sebagai Hijr Ismail. Jadi barang siapa yang menunaikan solat, ada hikmahnya kenapa Allah jadikan bentuk Kaabah begini pada hari ini. Sebab barang siapa yang menunaikan solat di dalam Hijr Ismail ini, diampunkan dosa-dosa mereka.
barang siapa yang menunaikan solat di dalam Hijr Ismail ini, bermaksud dia menunaikan solat di dalam Kaabah. Ya, pada zaman Nabi dahulu, Aisyah radhiyallahu anha, beliau memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia nak menunaikan solat di dalam Kaabah. Jadi Nabi bawa dia ke Hijr Ismail untuk solat. Sebab solat di dalam Hijr Ismail tu bermaksud solat di dalam Kaabah. Kalau tidak ada ruang yang terbuka macam ni, mana mungkin kita dapat buka pintu masuk ke dalam bangunan Kaabah kan. Jadi kita solat kat dalam sini, maka kita kira sebagai solat di dalam Hijr Ismail. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan perhatikan. Hijr Ismail, sisi dinding ini, di atas sisi dinding Kaabah ini ada satu benda. Okey, yang kita namakan sebagai pancuran emas ataupun pancuran air. Inilah antara tempat yang mustajab doa. Di atas bumbung Kaabah ini, ya, ini adalah tempat yang mustajab doa juga. Kalau sekiranya kita berada di dalam Hijr Ismail, maka carilah peluang, ya, untuk kita berada di bawah ini, ya, dan berdoa. Ya, sebab ini adalah tempat yang mustajab doa. Okey, baik. Ada soalan. Kadang-kadang orang akan memberikan saya satu soalan. Kata, kalau kita berada di dalam Hijr Ismail, kita nak solat menghadap ke arah mana? Jawapannya apa? Ketika kita berada di dalam Hijr Ismail, solatlah menghadap ke mana-mana sekalipun, sebab kita sudah memang berada di dalam kiblat itu sendiri, berada di dalam Kaabah. Solat menghadap ke mana-mana boleh. Tapi bila orang ramai kat sana kan, tak mungkinlah kita nak solat menghadap sini, menghadap sana, sagi rukuk, kita sujud terlanggar orang, orang bangun terlanggar kita kan, terlalu sempit dalam sana. Maka kebiasaannya, apabila kita solat di dalam Hijr Ismail, semua pun akan menghadap ke arah dinding Kaabah, ya, dinding Kaabah, ya. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pancuran emas. Di manakah pancuran emas? Di atas ni. Di dalam Hijr Ismail, pancuran emas ada kat atas ini. Okey, apa lagi? Ini adalah satu benda yang sangat penting di sekeliling Kaabah, iaitu maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Maqam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa kecilnya kubur Nabi Ibrahim? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, okey, jangan kita salah faham, kita dok ingat maqam itu bermaksud kubur. Jadi bila kita sebut maqam Nabi Ibrahim, orang dok ingat itu adalah kubur Nabi Ibrahim. Bukannya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab jangan kita fahamkan perkataan maqam itu dengan bahasa Melayu yang biasa kita gunakan. Maqam di dalam bahasa Arab bermaksud tempat memperingati. Jadi maqam Nabi Ibrahim bermaksud tempat memperingati Nabi Ibrahim. Ini juga adalah salah satu tempat yang paling mustajab doanya. Ya, kenapa tempat untuk memperingati Nabi Ibrahim? Di dalam binaan ini ada sebuah batu. Ni saya tunjukkan dulu tempat di mana maqam Nabi Ibrahim. Ini Kaabah, pintu Kaabah di sini. Tuan-tuan dan puan nampak red dot saya. Pintu Kaabah berada di sebelah sini, Hijr Ismail di sini, maqam Nabi Ibrahim ada kat sini. Ini pintu Kaabah, ini maqam Nabi Ibrahim. Ni maqam Nabi Ibrahim, nampak? Okey, baik. Di dalam binaan maqam Nabi, di dalam binaan tersebut itu terletaknya maqam Nabi Ibrahim, iaitu batu ini, ya, yang telah disaluti dengan tembaga pada sekarang ni. Apakah ini? Inilah batu yang melekatnya tapak baginda kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ketika Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk mendirikan bangunan Kaabah, seperti yang kita nampak di dalam Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim berpijak di atas sebuah batu untuk meletakkan batu-batu membina binaan Kaabah. Jadi batu ini yang Nabi Ibrahim berpijak ini, dia jadi macam lift, ya, dan kemudian batu ini juga Allah lembutkan batu ini sehingga melekat tapak kaki Nabi Ibrahim di atas batu tersebut. Inilah dia. Ya, masih ada sampai sekarang.
Jadi di makam Nabi Ibrahim ini juga ya kita disunatkan untuk menunaikan solat sunat 2 rakaat selepas tawaf di belakang makam Nabi Ibrahim di sebelah sini. Jadi dan kita solat dan juga kita berdoa menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Kaabah di belakang makam Nabi Ibrahim. Itu adalah tempat yang mustajab doa. Okey, baik. Itulah serba sedikit tentang ciri-ciri yang ada pada Kaabah. Okey, last. Apa lagi yang perlu kita tahu? Tuan-tuan dan puan jangan bimbang, tak perlu hafal. Okey, Kaabah pada hari ini berbentuk 4 segi, dia ada 4 bucu. Okey, ada 4 bucu. 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu, 4 bucu. Okey? Bucu yang pertama ini, setiap bucu ada nama dia yang tersendiri. Bucu yang pertama ini kita namakan sebagai Rukun Hajarul Aswad. Kenapa dinamakan sebagai Rukun Hajarul Aswad? Sebab di sinilah terletaknya Hajarul Aswad. Sebab tu dinamakan sebagai Rukun Hajarul Aswad. Ini yang paling utama. Yang kena ingat. Kenapa? Sebab di sinilah bermulanya tempat tawaf kita. Okey, di sinilah bermulanya tempat tawaf kita. Tak boleh lebih pada Rukun Hajarul Aswad. Kita kena selari dengan Rukun Hajarul Aswad. Di situlah kita bermula tawaf. Sampai kita cukupkan 7 pusingan pun, 7 pusingan itu perlu melintasi Rukun Hajarul Aswad ini. Okey, baik. Rukun yang kedua di sebelah sini, okey, perhatikan pada red dot ni, titik merah ni, ini dinamakan sebagai Rukun Iraqi. Kenapa dinamakan sebagai Rukun Iraqi? Sebab bucu ini dia menghadap ke arah Iraq. Okey, baik. Kena hafal tak? Tak perlu hafal. Cukup setakat faham. Rukun di sebelah sini pula dinamakan sebagai Rukun Syami. Kenapa dinamakan sebagai Rukun Syami? Sebab rukun ini menghadap ke arah Syam. Di mana apakah negara-negara Syam pada hari ini? Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. Okey. Kemudian rukun ini pula dinamakan sebagai Rukun Yamani. Kenapa dinamakan sebagai Rukun Yamani? Sebab rukun ini menghadap ke arah Yaman. Jadi daripada 4 rukun ini tuan-tuan dan puan-puan, 2 rukun yang penting, 2 bucu yang penting yang perlu kita ingat dalam ibadah tawaf adalah Rukun Yamani dan Rukun Hajarul Aswad. Nanti saya terangkan. Rukun Yamani dan Rukun Hajarul Aswad. Okey, baik. Tambahan. Kita di Malaysia, kita menunaikan solat Allahu Akbar menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Kaabah. Ya. Jadi kita ni rasanya kita menghadap ke arah mana sebenarnya? Kita di Malaysia sebenarnya kita menghadap ke arah Rukun Hajarul Aswad. Okey, kita menghadap ke arah Rukun Hajarul Aswad. Okey, baik. Seterusnya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya, surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Maksudnya sesungguhnya rumah ibadah, rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Baitullah di Bakkah, Kaabah di Bakkah, di Mekah, di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Rumah ibadah yang pertama yang dibina di atas muka bumi ini untuk manusia beribadah kepadanya adalah Bakkah, ya, Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, baik. Kita teruskan kepada jenis-jenis tawaf. Kita nak pergi buat umrah ni, apakah tawaf yang kita nak buat? Kita nak pergi buat umrah ini tentu sahaja kita nak buat tawaf umrah. Kan? Kita nak pergi umrah, masa kita buat tawaf itu dinamakan sebagai tawaf umrah. Tetapi selain daripada tawaf umrah, ada lagi tawaf-tawaf yang lain. Okey, ini sebagai pengenalan.
Yang pertama adalah tawaf qudum. Wajib kena buat. Tawaf qudum. Tawaf qudum bermaksud tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang itu maksudnya the first moment kita memasuki ke Mekah Al-Mukarramah, kita masuk ke Bandaraya Mekah, kita masuk ke Masjidil Haram, benda perkara yang kita nak buat adalah tawaf qudum, tawaf selamat datang. Jadi bagi kita ni, apabila kita sampai ke Mekah, kita terus buat umrah. Jadi tawaf umrah kita itu adalah tawaf qudum juga. Okey, yang kedua adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah kita tak buat sebab tawaf ifadah ini tawaf untuk haji. Yang bagi jemaah haji perlu dah tahu tawaf ifadah. Yang ketiga adalah tawaf umrah. Tawaf umrah. Tawaf umrah ini adalah tawaf yang kita nak buat semasa ibadah umrah. Itu iaitu kita inilah tawaf yang kita nak buat. Yang keempat adalah tawaf nazar. Ya, bagi sesiapa yang telah meletakkan nazar, kalau sekiranya aku dapat sekian, maka aku akan melakukan tawaf. Jadi siapa yang buat nazar, dia kena bayar nazar dia lah. Kalau nazar dia tawaf, dia kena buat tawaf nazar. Yang kelima adalah tawaf wada ataupun tawaf wida, tawaf selamat tinggal. Jadi apabila kita nak balik, kita nak keluar meninggalkan tanah Mekah Al-Mukarramah itu, maka perlulah wajiblah untuk kita buat menurut muzakarah haji peringkat kebangsaan yang terbaru, maka wajib untuk kita buat tawaf wada. Okey, baik. Dan keenam adalah tawaf sunat. Ya, tawaf sunat. Tawaf sunat tawaf yang kita buat bila-bila masa sahaja. Ya, tawaf sunat adalah tawaf yang kita buat bila-bila masa sahaja. Sebenarnya, daripada enam tawaf ini, berapakah tawaf yang kita akan lakukan sepanjang ibadah umrah kita ataupun umrah dan ziarah, bukan umrah saja, umrah dan ziarah kita di sana. Kebiasaannya kita pergi 12 hari 10 malam. Kita akan berada di Mekah sama ada 5 malam ataupun 6 malam. Jadi selama hampir seminggu kita berada di sana, apakah tawaf-tawaf yang kita akan lakukan? Tawaf qudum, tawaf umrah, tawaf sunat, dan juga tawaf wada apabila kita nak keluar daripada Mekah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apakah perbezaan di antara tawaf-tawaf ini? Perbezaan di antara tawaf-tawaf ini adalah niatnya. Tata caranya semua sama. Semua sama. Kecuali kita buat tawaf qudum, kita buat tawaf ifadah, kecuali kita buat tawaf ifadah dan juga tawaf umrah. Kedua tawaf ini kita berada dalam keadaan ihram. Kita memakai ihram, kita terikat, kita dalam niat ihram, kita terikat dengan pantang larang di dalam ihram. Yang selainnya adalah tawaf yang boleh kita berpakaian biasa sahaja. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perkara yang saya nak penting daripada enam tawaf ini, okey, nanti kita akan perinci, kita akan berbincang secara terperinci berkaitan dengan tawaf umrah yang kita nak buat ini. Tapi saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan tawaf sunat, tuan-tuan dan puan. Tawaf sunat kadang-kadang kita jemaah daripada Malaysia, kadang-kadang kita kurang tekankan berkaitan dengan tawaf sunat. Walhal tawaf sunat inilah yang perlu kita utamakan, ya, semasa kita berada di tanah haram, semasa kita berada di Mekah. Ya, Mekah. Memperbanyakkan masa kita pergi buat umrah ni, selama hampir 1 minggu kita berada di Mekah, banyakkanlah tawaf sunat, tuan-tuan dan puan-puan. Banyakkanlah tawaf sunat. Sebab tawaf ini adalah satu-satunya ibadah yang hanya boleh buat di dalam Masjidil Haram. Tak boleh buat di tempat lain di dalam dunia ni. Di atas muka bumi tak boleh kita nak buat tawaf. Tawaf ni kita boleh buat kat sana je. Jadi apabila kita berada di sana, maka buatlah tawaf sebanyak yang kita boleh. Itu yang pertama. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita, jemaah kita, kebiasaannya, ya, kita ni suka melakukan umrah banyak-banyak kali. Betul? Okey. Jadi antara kita buat umrah banyak-banyak kali dengan kita memperbanyakkan tawaf sunat, mana yang lebih utama? Sebenarnya tawaf sunat yang lebih diutamakan. Tawaf sunat yang lebih
diutamakan. Allah menurunkan rahmat kepada orang yang melakukan tawaf. Sebab kalau kita buat umrah, kita tak boleh buat terlalu banyak kali. Dan juga Nabi sendiri pun sepanjang hidup Nabi, sebenarnya Nabi hanya melakukan umrah sebanyak 4 kali saja. Tak perlulah kita pergi satu kali kita nak buat sampai 10 kali umrah, kan? Tetapi ibadah yang perlu kita utamakan di situ adalah tawaf. Dan tawaf merupakan tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram. Apakah maksudnya? Ia je bermaksud apabila kita pergi ataupun memasuki mana-mana sahaja masjid di atas muka bumi ini, masjid ada haknya. Hak masjid apa? Hak masjid adalah untuk kita menunaikan solat di dalamnya. Jadi untuk kita tunaikan hak masjid tersebut, mana-mana sahaja masjid, bila kita masuk ke dalam masjid, sebelum kita meletakkan punggung kita, sebelum kita duduk, maka kena kita sekurang-kurangnya solat sunat 2 rakaat dahulu. Itu yang dinamakan sebagai solat tahiyatul masjid. Ataupun apabila kita telah sampai ke masjid, sedang berlangsungnya solat fardu berjemaah, terus kita masuk, jangan duduk, terus kita join solat fardu berjemaah. Tapi kalau bila kita masuk ke dalam masjid, orang tak buat solat apa-apa, maka sebelum kita duduk itu, solat sunat dah 2 rakaat dulu, yang kita namakan sebagai solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi apabila kita berada di Mekah, tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram bukan solat sunat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, pembukaan untuk masjid itu bagi Masjidil Haram adalah tawaf. Itu adalah hak Masjidil Haram, hak Kaabah. Kan? Jadi satu hari berapa kali kita nak buat tawaf sunat? Buatlah sebanyak kali yang kita boleh. Tapi janganlah tinggalkan langsung. Kalau kita rasa kita tak mampu sekalipun, ya, buatlah sekurangnya satu hari satu kali, sekurang-kurangnya. Sebab tawaf tahiyatul masjid, tawaf tahiyat itu begitu diutamakan, begitu penting sekali. Jadi kalaulah kita masuk ke dalam masjid ketika itu, orang tengah solat dah, tak apa, kita terus solat. Ataupun masa kita masuk ke masjid dah hampir sangat dengan iqamat, maka boleh, tak ada masalah kita solat sunat tahiyatul masjid. Ya, ataupun kita sakit, kita tak larat sangat, okey, masuk ke Masjidil Haram, kita buat tahiyatul masjid. Tapi kalau tak, kita masuk ke dalam Masjidil Haram, terus kita buat tawaf sunat. Okey, baik tuan-tuan puan. Dan tawaf sunat, waktu tawaf sunat yang paling utamakan adalah tawaf sunat selepas subuh dan tawaf sunat selepas asar. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita terus kepada syarat-syarat tawaf. Ya, kalau kita nak buat tawaf ini pasti ada syarat-syaratnya. Bagi kita lihat apakah syarat-syarat tawaf itu. Yang pertama, perlulah kita berniat untuk menunaikan tawaf. Okey, kalau kita niat nak tawaf umrah, maka niat tawaf umrah. Kalau niat tawaf sunat, niat tawaf sunat. Kalau niat tawaf wida lah niatnya. Okey, yang kedua adalah menutup aurat dengan sempurna. Jadi bila terdedah aurat itu, maka terbatallah tawaf kita. Ya, tawaf ini mudah. Bukan mudah. Tawaf ini kita kena ingat, okey, dia sama seperti dengan solat. Apa yang syarat sah bagi solat, itulah syarat sah bagi tawaf. Jadi tawaf kena, solat kena menutup aurat, tawaf kena menutup aurat. Okey, baik. Yang ketiga adalah suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan juga suci daripada najis, sama ada pakaian kita ataupun badan kita. Dia sama seperti dengan solat, kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan juga kena suci daripada najis. Tak boleh ada najis. Jadi tak boleh ada hadas kecil. Maksudnya kita kena dalam tawaf ini kena dalam keadaan berwuduk. Ya, dalam keadaan yang berwuduk. Okey, baik. Datang persoalan.
tengah-tengah kita tawaf, tiba-tiba terbatal wuduk, macam mana? Tiba-tiba terbatal wuduk, macam mana? Jadi apabila kita tengah tawaf, tiba-tiba terbatal wuduk, maka berhenti di mana kita terbatalnya wuduk tersebut. Bermula daripada tempat kita batal wuduk itu tidak dikira sebagai tawaf dah. Kemudiannya kita pergi memperbaharui wuduk, maksudnya ambil wuduk semula. Kemudiannya, adakah kita perlu mula balik daripada pusingan yang pertama atau sambung sahaja? Tak perlu mula balik daripada pusingan yang pertama. Kita hanya sambung balik di mana tempat kita berhenti ataupun di mana kita batal wuduk tadi. Contoh, kalau kita dah buat 3 pusingan setengah, maka kita ada baki 3 pusingan setengah lagi. Terbatal wuduk, ambil wuduk semula, kembali ke tempat di mana kita batal wuduk tadi ataupun kita ke belakang sikit untuk selamat. Jadi kita sambung lagi 3 pusingan setengah. Selesai. Okey? Baik. Jadi datang lagi persoalan. Kalau nak ambil wuduk kat mana? Itu saya akan terangkan kemudian pasal berkaitan dengan permasalahan wuduk dan permasalahan solat di dalam ketika menunaikan umrah. Itu sesi yang khas pula, episod yang lain. Okey, cara-cara nak ambil wuduk, dengan spray. Kalau nak pergi ke tempat ruang mengambil wuduk tu jauh, ya, kita biasanya jemaah kita pesan untuk bawa botol spray wuduk yang boleh on the spot kita ambil wuduk. Kita hanya ke tepi sedikit ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, kita sambung balik tawaf. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tata caranya macam mana nak ambil wuduk kita akan bincangkan pada episod akan datang. Okey, dan kemudiannya mengelilingi Kaabah dengan menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Okey, mengelilingi Kaabah dengan menjadikan Baitullah di sebelah kiri, iaitu bahu kiri kita ini perlulah sentiasa menghadap ke arah Kaabah. Bahu kiri kita ini perlulah sentiasa menghadap ke arah kiblat. Okey, baik. Apa masalah yang ada kat sini? Sekiranya kita tawaf di dataran, tuan-tuan dan puan, saya terang, tuan-tuan dan puan bayangkan. Sekiranya kita menunaikan tawaf di dataran, di bawah, di hadapan Kaabah, yang di mana tempat kita itu dekat dengan Kaabah. Jadi itu tidak menjadi isu sangat. Sebab pusingan yang kecil. Kaabah dekat dengan kita. So bahu kita memang secara logiknya memang bahu kiri kita ni sentiasa menghadap ke arah Kaabah. Persoalannya datang apabila kita tawaf di tingkat 1 Masjidil Haram, tingkat 1, tingkat 2 di bumbung Masjidil Haram di mana pusingannya besar. Okey, dan kita perlu tahu bahawa Masjidil Haram ini dia bukan bulatan yang keliling Kaabah itu. Dia bentuknya tak betul-betul bulat. Jadi kalau kita tak perhati betul-betul, kadang-kadang bila kita tawaf di tingkat atas itu, bahu kita kadang-kadang akan tersasar daripada Kaabah. Jadi itulah kalau kita berbincang supaya kita ni lebih berhati-hati. Kalau kita berbincang ini supaya kita nak sempurnakan, supaya ibadah kita lebih sempurna. Jadi kita ambil benda-benda yang detail macam ni. Jadi sentiasa memastikan bahawa bahu kiri kita ini menghadap ke arah Kaabah, iaitu menghadap kiblat. Okey, baik. Seterusnya, dimulakan dari Hajarul Aswad dan diakhiri di Hajarul Aswad. Maksudnya kita perlu mulakan tawaf kita ini daripada Hajarul Aswad. Garisan Hajarul Aswad. Kat lantai dia tak ada garisan. Jadi kita kena tengoklah rukun Hajarul Aswad tu agak-agak. Okey, saya ke belakang sikit. Agak-agak okey, rukun Hajarul Aswad itu.
kita mula dari situ. Tak payahlah ukur macam ni, tak payah ukur macam ni. Okey, so kita agak-agak dengan pandangan mata kita. Dan satu lagi perkara yang boleh jadi guideline, nanti saya akan tunjukkan kemudian, ada gambarnya, iaitu ada lampu hijau yang menjadi guideline kita, tempat untuk kita mula tawaf itu. Dan apabila kita habis tawaf 7 pusingan, 7 pusingan ke-7 tu kena lengkap pusingannya sehingga kita melintasi Hajarul Aswad itu. Kenapa saya ceritakan ni? Kadang-kadang jemaah ni dia ikut mutawif ataupun ikut mursyid, guru pembimbing dia. Okey. Jadi contoh, saya bawa jemaah 40 orang. Let's say saya bawa jemaah 40 orang. Jadi tentu sahaja saya berada di hadapan sekali. Jadi ada jemaah yang 40 orang sampai belakang sikit, jauh sikit daripada saya. Jadi kita pun pusing 7 pusingan. 7 pusingan ni, bila saya dah habis 7 pusingan, saya lintas je Hajarul Aswad, saya terus keluar. Jemaah kat belakang, dia nampak saya keluar, tapi jemaah saya insya-Allah, jemaah saya belum lagi berlaku lah. Memang saya pastikan benda ni insya-Allah. Saya keluar, mutawif keluar, jemaah kat belakang pun ikut keluar. Sedangkan yang di belakang-belakang tu belum lagi lengkap 7 pusingan sebab dia tak lepas lagi. Jadi siapa yang jadi mutawif, siapa yang jadi mursyid pun kena ambil tahu benda ni. Ya. Biarlah bila tuan-tuan dah lepas daripada rukun Hajarul Aswad, pusingan ke-7 dah lengkap, ke depan sikit lagi supaya dapat memastikan jemaah-jemaah kita yang kat belakang-belakang sana, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang jalan lambat sikit tu, ya, dapat melintasi Hajarul Aswad dengan sepenuhnya. Ya, kadang-kadang orang ramai-ramai, walaupun kita dah tahu, walaupun kita dah belajar, tapi kadang-kadang di sana orang ramai sangat, kita terlupa. Okey, baik. Dan dilakukan di dalam Masjidil Haram, tetapi dilakukan ibadah tawaf ini mesti dah dilakukan di dalam kawasan Masjidil Haram, tetapi di luar binaan Kaabah. Nampak? Dalam Masjidil Haram. Luar Masjidil Haram tak boleh. Kena dalam Masjidil Haram. Tapi di luar binaan Kaabah. Luar binaan Kaabah itu apa? Masa kita tawaf, tak boleh sentuh dinding Kaabah. Sebab bila kita sentuh dinding Kaabah yang ada pada hari ini, bawah dia ada Syarzawan, maksudnya kita dah masuk ke dalam binaan Kaabah. Tak lengkap pusingan kita. Ya? Tak boleh sentuh Hajar Ismail. Tak boleh sentuh mana-mana bahagian Kaabah. Jadi kena pusing di luar kawasan Kaabah. Jangan sambil kita tawaf sambil kita swipe macam tu, tak mau, tak boleh. Ya. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi? Ini penting. Dilakukan semata-mata tawaf. Ketika kita melakukan tawaf, niat kita supaya kita tidak terputus niat kita dalam melakukan tawaf. Boleh bercakap, bila ada keperluan, boleh bercakap. Boleh bercakap, tapi jangan terputus niat kita dengan untuk melakukan tawaf. Jangan terlupa pada saat ketika itu kita ni sedang melakukan tawaf. Sebab itu, apabila kita menunaikan tawaf, kalau kita sentiasa berzikir, kita sentiasa membaca doa, kita sentiasa berselawat, kita berada dalam kondisi suasana tersebut, kita tak terkeluar. Tapi kalau kita kosongnya otak sambil kita tawaf, kadang-kadang takut kita lupa. Saya bagi satu contoh. Mekah ni, tuan-tuan dan puan-puan, Mekah ini seringkali dijadikan sebagai tempat berjumpanya sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan lama. Contoh, saya bagi contoh. Ali dengan Ahmad ini, mereka berasal daripada satu kampung. Ya, berasal daripada satu kampung, tinggal dalam kampung yang sama 20 tahun tak berjumpa. Tiba-tiba bila pergi buat umrah dekat Mekah, berjumpanya Ahmad dengan Ali dekat Mekah. Bila dah lama tak jumpa, Ali nampak Ahmad ada depan Kaabah tu, dia pun, "Ahmad, Allah, kenapa awak kat sini? Buat apa kat sini?" Padahal masing-masing dah tahu dah, ya, datang sini untuk nak buat umrah, kan. Jadi bila Ali berlari pergi berjumpa dengan Ahmad itu adakah dia sedang melakukan tawaf? Maka itu tidak dikira sebagai melakukan tawaf, sebab niat dia adalah hendak pergi mencari Ahmad, bukan untuk melakukan tawaf. Jikalau ketika dia berjalan ke arah Ali,
tapi niat di dalam hatinya masih tidak terputus bahawa dia sedar dia sedang melakukan tawaf, maka itu tidak menjadi masalah. Ya, jadi sebaik-baiknya, ketika kita melakukan tawaf itu, kita berilah tumpuan secara sungguh-sungguh. Okey, jangan terputus niat kita sedang melakukan tawaf. Ya, simple je. Cuma kita ingat. Okey. Dan seterusnya iaitu dilakukan 7 pusingan dengan yakin. Habiskan 7 pusingan kita dengan yakin. Kalau kita bergerak secara berjemaah ataupun ada mutawif yang bawa, maka itu tidak menjadi masalah sebab kita ikut mutawif. 7 pusingan habis. Yang kadang-kadang menjadi masalah bila kita lupa berapa pusingan bila kita buat tawaf secara perseorang diri. Ini benda biasa berlaku. Sebab sambil kita buat tawaf, kita berdoa, sambil tawaf kita kadang-kadang fikiran kita melayang dengan keadaan yang bersesak-sesak macam tu, kadang-kadang kita terlupa ya berapa pusingan tawaf kita ketika itu. Biasa je bila dah masuk pusingan ke-5, pusingan ke-6, alamak, sekarang ni aku pusingan ke-5 ke pusingan ke-6 pusingan ke-5 ke pusingan ke-6 Okey, kita dalam keadaan was-was antara 5, 6 mana satu. Sama juga dengan solat, kaedahnya kalau apabila kita dalam keadaan was-was, kita tidak yakin, kita ambil yang paling yakin. Yang paling yakin mana satu? Kalau kita lebih yakin bahawa 6, kita lebih yakin bahawa 5. Tapi untuk cara yang selamat, maka kita ambil yang kurang. Kita ambil yang kurang, kita buat lagi satu, kita anggap pusingan itu adalah pusingan ke-5. Macam tu. Ya, macam tu. Jadi, untuk mengelakkan tips tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengelakkan kita daripada lupa pusingan. Ini tipsnya. Ada 2 cara. Yang pertama, apabila kita membuat persediaan nak pergi menunaikan umrah itu, satu alat yang jangan lupa untuk kita bawa, iaitu bukan jam, tasbih digital. Kalau zaman dulu untuk bukan zaman dululah, sebelum ni, untuk ada orang kreatif dia buat tasbih kiraan tawaf. Tasbih tu akan ada 7 biji, tapi kadang-kadang kita terpegang 7 biji tu, kadang-kadang terjatuh. Kadang-kadang kita duk kira tu, dalam kita kira 7 pusingan tu, alamak sekarang ni yang ke-5 ke 6 pun boleh lupa. So, antara cara yang lebih berkesan adalah kita menggunakan tasbih digital. Sebab setiap kali masuk pusingan yang baru, kita tekan. Setiap kali masuk pusingan yang baru, kita tekan. Jadi kita on track. Ya, kita on track. So, benda tu boleh pakai kat jari, tak hilang. Okey, kemudian tips yang kedua adalah kita menyusun doa dan juga wirid kita. Kita menyusun zikir-zikir kita. Okey, kalau kita mampu membaca bahasa Arab, membaca doa dengan lancar, kita gunakan buku panduan umrah itu. Buku panduan umrah itu berdasarkan sunnah doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang telah disusun oleh para alim ulama, doa yang begitu cantik. Jadi setiap pusingan ada doanya. Jadi kita baca doa tu, maka kita tak lost track. Itu yang pertama. Kedua, ataupun kalau kita tak baca doa tu, kita nak baca doa sendiri, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau kita tak baca doa, kita buat tawaf sunat kan, kita tak baca doa, kita buat zikir saja, boleh tak? Boleh. Contoh, kita susun elok-elok zikir kita. Contoh, pusingan pertama, kita ulang-ulang kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pusingan kedua, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pusingan ketiga, kita zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pusingan yang keempat, kita tahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pusingan yang kelima, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pusingan keenam, kita sebut mungkin la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Pusingan ketujuh, kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi kita susun siap-siap zikir-zikir kita. Pusingan pertama istighfar, pusingan kedua kita tasbih, pusingan ketiga kita tahmid, pusingan keempat kita tahlil, pusingan kelima kita takbir, pusingan keenam kita sebut la haula wala quwata illa billah, pusingan ketujuh kita selawat. Bila sampai pusingan tujuh kita selawat tu, maksudnya itu pusingan last.
Itu antara cara-cara supaya kita tak abstrak. Okey, baik. Seterusnya, perkara-perkara yang disunatkan, yang disunatkan, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum saya nak sebut tentang perkara yang sunat dalam tawaf, okey, sekali lagi saya ingin nak menyebut berkaitan dengan tadi, sekiranya dalam tawaf kita batal wuduk ataupun dalam tawaf kita ada urusan, kita kena berhenti, boleh tak? Boleh. Jadi kita sambung balik di mana tempat kita berhenti itu, kita sambung balik bilangan pusingan yang masih lagi tinggal. Okey, ataupun contoh tengah-tengah kita tawaf, tengah-tengah tawaf tiba-tiba iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamat. Bila iqamat, terus kita masuk ke dalam saf. Jadi bila dah iqamat, okey, kita niat sekarang ni aku berhenti tawaf kat sini. Kat sini tempat aku berhenti. Ingat tempat kita berhenti tawaf tu. Kemudian kita masuk ke dalam saf. Kita teruskan dengan solat fardu berjamaah. Habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangun. Jangan terus sambung tawaf. Sebab tempat kita solat itu bukan tempat kita berhenti tawaf. Ingat balik, tadi kat mana kita berhenti tawaf tu? Jalan ke tempat yang kita berhenti tawaf itu, kita sambung balik kat situ. Lengkapkan tujuh pusingan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Seterusnya, sunat dalam tawaf. Okey, perkara-perkara yang disunatkan di semasa kita menunaikan tawaf, antaranya yang pertama, berdoa di dalam tiap-tiap pusingan. Boleh tak kalau kita diam? Boleh. Inilah yang kebiasaannya makcik-makcik, biasanya ibu-ibu. Alamak, mak nak pergi umrah ni, tak hafal lagi doa ni macam mana ni. Dia duk hirau, dia duk bisik, bimbang doa dia tak hafal lagi macam mana. Tak menjadi masalah, mak. Tak menjadi masalah. Doa tu sunat. Kalau mampu berdoalah. Kalau tak doa tak apa. Nanti bila kat sana, kat sana kita ikut mutawif, kita ikut guru pembimbing, kita ikut mursyid. Mursyid akan sebut subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikut. Ikut je. Atau kalau kita solat tawaf sunat sendiri sekalipun, mampu kita baca doa tu, kita baca doa. Tak mampu tak apa. Tak boleh baca doa, kita zikir. Tak boleh zikir, kita selawat. Tak selawat sekalipun, kita diam saja boleh tak? Diam saja boleh, tak ada masalah. Kita memerhatikan, kita melihat keagungan Kaabah. Kita bayangkan keadaan kita di padang mahsyar. Kita bayangkan keadaan kita di padang mahsyar semasa kita berada di dataran Kaabah itu, begitu ramainya umat manusia, semuanya berkaitan, semuanya bimbang, semuanya duk fikir tentang diri dia masing-masing. Kita masa ada tawaf, kita duk fikir pasal ibadah kita sendiri. Tapi bila kita di padang mahsyar, kita hanya memikirkan apa amal yang kita buat dah kat dunia, bagaimana bekal kita, kita duk bimbang. Dan keadaan semua pakaian putih saja kan? Lautan manusia yang berpakaian putih saja. Dan keadaan berhimpit-himpit, keadaan panas macam tu, kita duk bayang. Fikir balik dosa-dosa kita. Minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi semasa melakukan umrah, saya nak ambil satu ni. Maaf. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Baik. Ini adalah buku panduan umrah. Nampak tak? Buku panduan umrah. Buku panduan umrah ini biasanya diberikan oleh agensi-agensi. Okey, ataupun kita beli sendiri kat kedai buku boleh. Jadi ramai yang ketika melakukan tawaf, okey, kita boleh gantung kat leher, orang duk baca macam tu sambil tawaf. Sambil buat umrah, tawaf umrah. Sebenarnya yang ni saya tak galakkan sangat. Saya tak galakkan sangat. Sebab setiap pusingan ada doa-doanya. Dan doa-doanya begitu indah sekali. Dalam membaca doa, dalam berdoa sekalipun ada adabnya.
Mana doa yang datang dahulu, mana doa yang datang kemudian. Tapi kalau kita setakat membaca tanpa kita memahami apa yang kita baca, adakah dikira sebagai berdoa? Itu yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan untuk fikirkan balik. Ya. Jadi kalau kita baca yang matan dalam bahasa Arab, kemudian kita baca juga dalam bahasa Melayu, dan ini adalah doa kita yang sebenar-benarnya, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita boleh baca dengan lancar, tak menjadi masalah. Contoh, kita boleh membaca mana doa tawaf. Contoh, kalau kita boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Kalau kita boleh baca macam tu, tidak menjadi masalah, ya. Maksudnya kita boleh membaca dengan lancar, ya, tak menjadi masalah. Maksudnya kita boleh pandang sini sekejap, kita boleh pandang Kaabah sekejap, kita boleh pandang sini sekejap, kita boleh pandang suasana sekejap. Tapi kalaulah kita ni nak baca what untuk tengok macam ni, what tibaan li sunnati nabiyyika, penat. Okey, jadi simpan je, tak perlu. Sebab berdoalah dengan doa sendiri. Doalah yang doa itu adalah doa yang keluar daripada hati kita. Doa yang sebenar-benarnya. Punyalah susah kita menghimpun duit, punyalah susah kita menghadapi pelbagai cabaran, ada ujian-ujiannya sebelum kita nak sampai kat sana. Bila kita dah sampai kat sana, gunalah, manfaatkanlah peluang yang ada pada ketika itu untuk berdoa dengan sebenar-benarnya. Mintalah dengan Allah. Mintalah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan minta perkara yang kecil. Minta benda yang besar. Benda yang besar apa? Benda yang paling besar adalah, ramai orang kata benda yang besar masuk syurga. Tak. Masuk syurga belum lagi benda yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang paling besar adalah nikmat melihat Allah apabila di akhirat nanti. Itu darjat yang tertinggi. Supaya dapat melihat Allah di syurga nanti. Kemudian dia diletakkan di syurga yang tertinggi bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Jannatul Firdaus. Kemudiannya kita turun, diampunkan segala dosa. Barulah kita minta dipermudahkan kematian dan juga sebagainya. Barulah kita minta benda-benda yang kecil. Dan dalam doa itu juga, jangan doa untuk diri kita sendiri saja. Doalah juga untuk ibu ayah kita. Doalah untuk adik-beradik kita. Doalah untuk ahli keluarga kita. Doalah untuk orang-orang yang kita kenal. Doalah untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Sebab setiap doa kita kepada orang lain, doa itu dapat balik kat kita juga. Okey? Doalah. Sebab kalau kita membaca teks doa, itu bukan berdoa. Kita membaca teks doa adalah kita baca teks doa. Dan kita tak hafal. Bila kita melihat ini, kita duk tengok fokus kepada ni, kita kehilangan satu benda yang sangat penting. Iaitu melihat suasana pada ketika itu. Merasai, menghayati perasaan yang kita apabila kita berdiri di hadapan Kaabah. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam lautan manusia, di satu tempat yang sangat besar, yang boleh memuatkan berjuta-juta orang di tempat itu. Kita rasa betapa kerdilnya kita. Kita berasa betapa banyaknya dosa kita. Kita nak rasa tu. Tapi kalau kita duk pegang fokus nak mengeja apa yang kita duk baca ni, kita kehilangan rasa tu. Itu yang lagi utama. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan, sebelum pergi ni, bacalah doa-doa sini. Bacalah bagi lancar. Baca bagi lancar. Sampai sana, kita boleh membaca doa-doa ini dengan lancar. Jadi kalau tak boleh, kita baca dalam bahasa Melayu. Tidak menjadi masalah.
Ya. Tapi ada banyak sebenarnya doa-doa, kalau kita biasa baca Quran apa semua tu, doa-doa sini tidaklah susah sangat, ya. Kan, dan contoh pusingan pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini adalah wirid-wirid yang kita sentiasa baca pun. Okey, baik. Jadi kalau tak boleh, ikutlah mutawif kat sana ataupun bacalah doa sendiri. Okey, boleh, selesai. Yang kedua, sunat semasa kita menunaikan tawaf adalah melakukan 7 pusingan itu secara berturut-turut. Maksudnya habiskan 7 pusingan itu dalam satu kali. Maksudnya apa? Kalau tengah-tengah tawaf boleh nak berhenti, boleh tak? Boleh. Ada urusan, boleh tak? Sambung balik? Boleh. Terbatal wuduk, berhenti, ambil wuduk, sambung balik. Kan? Ataupun kita lenguh kaki, kita sakit kaki, nak duduk sekejap dulu, boleh tak? Boleh. Masuk waktu solat, nak solat dulu, sambung balik, boleh tak? Boleh. Tapi sunatnya kita habiskan 7 pusingan itu sekaligus. Yang ketiga, iaitu memakai pakaian yang berwarna putih. Kan? Kalau kita pakaikan ihram, kebiasaannya kita ambil yang sunat lah, pakai putih. Tapi kalau kita tawaf biasa, kita nak ambil pahala sunat itu, kita pakailah pakaian yang berwarna putih untuk lelaki. Okey. Berlari-lari kecil ataupun berlari-lari anak pada 3 pusingan yang pertama, itu sunnahnya. Kalau kita mampu, untuk lelaki sahaja. Kalau perempuan berlari-lari dan pula, tapi kita lari kecil-kecil je. Maksudnya kita lajukan sikit tapak kita. Ini adalah sunnah. Tapi kebiasaannya, apabila kita bergerak dalam satu grup jemaah yang besar, dengan keadaan yang sesak jantung, kita taklah berlari. Kita tak berlari supaya tidak meninggalkan jemaah-jemaah yang lain. Sebab kita bergerak dalam jemaah itu lebih diutamakan untuk kita saling menjaga jemaah-jemaah yang lain. Kalau kita tawaf sendiri, kita tawaf seorang-seorang, maka berlari-larilah kalau kita mampu pada 3 pusingan pertama. Ya. Yang kelima, istilam. Istilam itu apa? Istilam iaitu mengangkat tangan kanan ke arah rukun Hajarul Aswad dan rukun Yamani. Setiap kali Kaabah ada 4 bucur, rukun Hajarul Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Setiap kali sampai ke rukun Yamani, istilam, angkat tangan, sebut Bismillahi Allahu Akbar. Setiap kali nak masuk pusingan baru, iaitu di rukun Hajarul Aswad, istilam, sebut Bismillahi Wallahu Akbar dan buat isyarat mencium ke arah Hajarul Aswad. Bila kita cium, tak perlu keluar suara. Okey? Baik, simple. Kemudian, sunat yang seterusnya, sunat dalam tawaf adalah ittiba'. Ittiba' iaitu mendedahkan bahu sebelah kanan. Maksudnya kita pakaikan ihram macam ni. Ini telah saya terangkan di episod berkaitan dengan episod yang sebelum ini, berkaitan dengan niat ihram. Dalam itu ada tata cara memakaikan ihram, ada saya terangkan tentang ittiba' juga dan asal usul ittiba' itu. Boleh tengok balik. Jadi di sini ulama ada 2 pendapat. Ittiba' itu ada orang kata, ada riwayat yang mengatakan ittiba' itu pada 3 pusingan pertama sahaja. 3 pusingan pertama, masuk pusingan keempat, kita tutup balik. Pendapat yang kedua adalah ittiba' di ke-7 pusingan. Jadi kita nak pegang yang mana satu? Peganglah mana-mana satu pun tidak menjadi masalah. Jangan dipertikaikan perkara ini sebab perkara ini terlalu kecil. Okey, buatlah 3 pusingan boleh, 7 pusingan lebih. Jadi lepas habis tawaf itu nak pergi sa'i, jadi kita tutup baliklah. Okey, baik. Okey. Kemudian yang ketujuh, berjalan kaki dengan sendiri. Maksudnya sunatnya adalah jalan kaki sendiri. Naik kuda boleh tak? Boleh. Sayyidina Umar tawaf menggunakan kuda, pernah. Ya. Sebab tu kita pada hari ini, ya, kita boleh tawaf dengan skuter, kita boleh tawaf dengan wheelchair, boleh, skuter boleh, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Bagi orang yang uzur, orang yang tidak mampu, ya, tolak dengan wheelchair tak menjadi masalah. Untuk yang naik wheelchair di tingkat 1, yang di dataran yang berjalan kaki sahaja, sebab zaman sekarang manusia terlalu ramai. Ya. Naik skuter boleh tak? Boleh, tak menjadi masalah. Ya. Ada anak yang gendong mak dia, gendong ayah dia, tak ada masalah. Tapi kalau kita mampu, sebaiknya kita sunatnya adalah berjalan kaki dengan sendiri. Kemudian dilakukan 7 pusingan dengan yakin. Okey, baik.
Okey, baik. Syarat-syarat untuk melakukan tawaf selesai. Okey, syarat melakukan tawaf sama seperti solat. Dia kena bebas daripada hadas kecil, hadas besar. Tak boleh ada najis, ya, menghadap kiblat dan juga sebagainya, ya. Tetapi sa'i tak. Sa'i kalau tak ada wuduk pun tak apa. Yang wajib kena ada wuduk hanya tawaf sahaja. Okey, baik. Sekarang ni kita dah tahu syarat-syarat tawaf, kita dah tahu jenis-jenis tawaf, kita dah tahu apa sunat-sunat yang semasa kita melakukan tawaf. Sekarang ni kita kita rangkumkan dan kita terangkan tentang tata cara melakukan tawaf A to Z. Maksudnya daripada permulaan perjalanan tu. Okey, tata cara melaksanakan tawaf. Jadi yang pertama, biasanya untuk yang kali pertama apabila the moment kita memasuki Mekah, kita akan check in di hotel, letak beg, ambil kunci bilik apa semua, letak beg, settle down, siapa nak pergi toilet apa pergi dulu apa semua, mutawif akan bagi tahu. Lebih kurang dalam masa 1 jam kita tunggu balik dekat lobi. Berwuduk siap-siap. Wuduk siap-siap sebab kita nak terus masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf umrah. Jadi wuduk dahulu sebelum memasuki Masjidil Haram. Okey, dan apabila kita dah masuk ke Masjidil Haram, kita akan berjalan, belok kiri, belok kanan, tiba-tiba Kaabah terpampang di depan muka kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang menangis dan juga sebagainya. Ya, ada orang terdiam stand macam tu, first time nampak Kaabah. Jadi bila kita dah nampak Kaabah, kita turun ke dataran, kita menuju ke sudut Hajarul Aswad. Kenapa? Untuk kita nak standby, nak mula tawaf. Jadi kita dalam keadaan berwuduk. Kemudian tawaf dimulakan daripada Hajarul Aswad. Saya dah terangkan tadi. Kita jalan dulu sampai ke sudut Hajarul Aswad tu, kita nak standby, nak mula tawaf dekat situ. Inilah dia. Inilah dia. Okey, ini tempat bermulanya tawaf kita. Jadi katakan kita masuk daripada sebelah sini, kita pusing sikit. Okey, kita sampai ke sini untuk kita ready nak mula tawaf. Jadi di lantai ini dia tak ada garisan, ya, dia tak ada garisan. Jadi kita agak-agak kita tengok, okey, bahu kiri kita ini, ya, menghadap ke arah Hajarul Aswad. Jadi dia ada, kita nak tengok mana lagi? Yang kita boleh tengok lagi tu lampu hijau yang saya sebutkan tadi tu. Di atas bangunan ini ada lampu hijau. Lampu hijau ni dari atas sampai bawah ini, inilah yang menjadi penanda di mana kita permulaan, ya, line kepada garisan permulaan garisan penamat dekat rukun Hajarul Aswad ni. Ini lampu hijau ni, nampak? Kalau gambar yang lebih dekat, ini dia. Lampu hijau macam ni. Ini yang menjadi tanda kita, ya. Ini yang menjadi tanda kita. Kemudian sebelum kita nak mula tawaf itu, kita berniat dahulu tawaf, niat tawaf. Okey, niat tawaf dia macam mana? Allahumma inni uridu tawafa baitikal harami sab'ata ashwatin tawafal umrati fayassirhu li wa taqabbalahu minni lillahi ta'ala. Ya Tuhanku, aku hendak tawaf umrah 7 pusingan, maka permudahkanlah ianya untukku dan terimalah persembahan dariku kerana Allah Ta'ala. Kena hafal ke? Tak perlu. Kalau boleh-boleh macam ni, ini lengkap. Ya. Kalau tak boleh, nak simple, sahaja aku tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah pun. Ya. Kita tahu sekarang ni kita sahaja dengan sengaja kita nak buat tawaf umrah ini. Kita nak buat tawaf. Tawaf apa yang kita nak buat? Sekarang ni kita nak buat tawaf umrah. Berapa pusingan? 7 pusingan. Kerana siapa? Kerana Allah. Dan kita minta daripada Allah untuk permudahkanlah urusan ini, ibadah ini, dan terimalah persembahan daripada kita. Jadi macam mana? Ya Allah, aku hendak melakukan tawaf umrah 7 pusingan keliling Kaabah, maka permudahkanlah ianya untuk aku dan terimalah ia persembahan daripada aku kerana Allah Ta'ala. Kalau kita nak buat tawaf sunat, maka niatnya, ya Allah, aku hendak melakukan tawaf sunat 7 pusingan keliling Kaabah, maka permudahkanlah ianya untuk aku dan terimalah persembahan daripadaku kerana Allah Ta'ala. Nak pendek, sahaja aku tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala.
Okey, baik. Selesai. Simple Okey, baik. Nanti Mutawif akan bimbing, jangan bimbang insya-Allah. Okey, baik. Kemudiannya ni nak mula ni. Nak mula kita dah niat, nak mula kita angkat tangan sebelah kanan, ini yang disebutkan sebagai istiqlam. Angkat tangan sebelah kanan, pandang ke arah rukun Hajarul Aswad, pandang ke Hajarul Aswad, kemudiannya kita kita mengucup tangan kita, isyarat cium Hajarul Aswad, tak perlu keluar bunyi, tak perlu letak tangan kat bibir. Okey, buat signal ke Hajarul Aswad, kemudian kita sebut bismillahi Allahu akbar. Sebut sama-sama bismillahi wallahu akbar. Kemudiannya kita memulakan dengan langkah kaki kanan. Segala perkara yang baik kita mulakan dengan sebelah kanan. Bismillah. Maka kita mula tawaf. Okey, angkat tangan sebelah kanan, cium bismillahi Allahu akbar, mula kaki tangan, jadi kita mula. Okey, jadi mula. Jadi kalau kita mampu berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama, okey, dan kemudiannya kita berdoa, berzikir pada setiap pusingan dan sepanjang masa. Saya tulis di sini sepanjang masa. Itulah waktu, saat, tempat di mana paling mustajab doa ketika ibadah tawaf sedang dilakukan. Jangan sia-siakan ketika itu untuk kita berdoa. Dan doa itu doalah sepanjang masa. Ya, seperti yang saya dah sebut dalam panjang lebar tadi tu. Kemudian, setiap kali apabila kita sampai ke rukun Yamani, ada 4 rukun tu yang saya sebut, kena ingat 2 rukun. Rukun Yamani, rukun Hajarul Aswad. Setiap kali sampai ke rukun Yamani di mana tempat dia? Itu rukun Yamani adalah rukun yang sebelum rukun Hajarul Aswad. Setiap kali sampai ke rukun Yamani, istiqlam, angkat tangan kanan, lihat ke arah rukun Yamani, kemudian kita sebut bismillahi wallahu akbar, tak perlu cium. Ya, tak perlu cium. Bismillahi wallahu akbar. Kemudiannya sampai rukun Yamani, kita dah istiqlam, kemudian kita baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ulang sampai kita sampai ke rukun Hajarul Aswad untuk masuk pusingan seterusnya. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Jangan bimbang pasal doa-doa seperti yang saya sebut tadi. Tak perlu hafal pun. Tak hafal tak apa. Tak boleh baca tak apa. Tak menjadi masalah. Jangan bimbang. Jangan gusar. Okey? Tetapi sekiranya boleh, saya sering kali memohon pada jemaah-jemaah semua, kalau boleh, hafal doa ni. Sebab doa ni mudah. Dan doa ni sangat besar. Okey? Kita dah biasa setiap kali selepas solat, kita akan berdoa. Di penghujung doa sebelum penutup, kita akan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu dah biasa baca dah. Kalau siapa yang dah hafal, tak apalah. Kalau bagi yang mu'alaf mungkin belum tahu lagi. Okey, tapi yang siapa yang biasa baca doa ni. Cuma ada sambungannya sedikit sahaja. Sambungannya apa? Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Apa maksudnya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa segala, dia merangkumi semua dah. Kemudian sambungannya, wa adkhilna jannata ma'al abra, wa adkhilnal jannata ma'al abra, wa adkhilna, dan masukkanlah kami al-jannata, ke dalam syurga, ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbakti. Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang berbakti. Siapa orang-orang yang berbakti?
para nabi, orang-orang yang soleh, para syuhada, para siddiqin. Itulah dia. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan yang maha mulia, yang maha pengampun, dan wahai Tuhan sekalian alam. Ini doa yang kita baca berulang-ulang kali daripada rukun Yamani sampai ke rukun Hajarul Aswad. Berulang-ulang kali. Mengikut pengalaman daripada rukun Hajarul Aswad sampai ke rukun Yamani sampai ke rukun Hajarul Aswad, kita boleh ulang lebih kurang 2 ataupun 3 kali kalau di dataran. 2 ataupun 3 kali. Kalau di tingkat 1, tingkat 2, lebih banyaklah kita ulang-ulang. Boleh ulang 4, 5 kali, 5, 6 kali. Tapi kalau di bawah, 2 ataupun 3 kali. Ini adalah doa yang disunatkan untuk dibaca semasa tawaf di antara rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Tapi doa ini, guru kami mengajar saya, ya, diamalkan doa ini setiap hari, setiap kali selepas solat. Kenapa? Dan saya rasa ini adalah doa yang Allah kabulkan bagi saya. Kenapa? Sebab ini adalah doa, macam ni. Kadang-kadang kita ni baik. Kita rasa kita ni baik. Jangan sesekali rasa diri kita baik. Kita ni lemah. Kita ni penuh dengan dosa. Hari ni keadaan kita mungkin okey sikit. Kenapa? Sebab Allah letakkan kita bersama dengan orang yang baik, di dalam tempat yang baik, suasana yang baik. Kita jadi baik bukan sebab kita baik, tapi kita menjadi baik, seseorang itu menjadi baik kerana dipengaruhi oleh suasana. Betapa ramai orang hendak menjadi baik, tapi dia tak mampu. Kenapa? Sebab dia tak ada suasana tu. Lagi-lagi saya sebagai seorang mu'alaf. Kalaulah Allah tak letakkan saya sentiasa bersama di kalangan orang-orang yang baik, sentiasa bersama dengan para ustaz, sentiasa bersama dengan orang-orang alim ulama, sentiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, sentiasa bersama dengan kawan-kawan yang baik, masuk ke dalam keluarga yang baik, adakah akan membentuk saya pada hari ini? Inilah yang membentuk karakter saya pada hari ini. Kalau saya tidak sebagai seorang mu'alaf, saya tidak berada dalam suasana itu, entah saya hanyut ke mana dah. Apa doa dia? Ini doa dia. Ini doa dia. Supaya Allah salurkan kita, Allah letakkan kita di tempat dan bersama orang-orang yang baik, agar kita pun menjadi baik. Inilah doa dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Kalau mampu kita amalkanlah doa ini, ya. Baik. Kemudian begitulah mengulangi istiqlam setiap kali memasuki pusingan baru di rukun Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Okey, macam tu. Okey, baik. Begitulah setiap pusingan dan kemudian sampai kita lengkap 7 pusingan dengan sempurna sehingga melintasi rukun Hajar Aswad. Itu kena ingat, sehingga kita melintasi rukun Hajarul Aswad. Okey, maka selesailah rukun tawaf kita. Apabila sudah selesai tawaf kita, ada beberapa amalan ataupun ibadah yang disunatkan untuk kita lakukan selepas tawaf. Kalau kita bercakap tentang rukun umrah, niat umrah, tawaf, yang kedua tawaf, selesai tawaf kita pergi sa'i. Tapi sebelum kita pergi sa'i, ada beberapa ibadah yang disunatkan selepas kita tawaf, sebelum kita nak pergi sa'i. Apa dia? Yang pertama, berdoa di hadapan multazam. Berdoa. Biasanya bila saya bawa jemaah, okey, selesai tawaf, saya bawa jemaah ke hadapan multazam. Okey, tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, okey, berdoalah di sini. Berdoa ringkas supaya kita nak jemaah, kita tak mau lama-lama sangat. Doa ringkas tapi besar-besar. Doalah dengan sepenuh hati. Tuan-tuan dan puan, bukan senang kita nak sampai sini. Doalah di tempat yang paling barakah, tempat yang paling mustajab. Doalah hadapan multazam. Tak perlu sampai ke depan, dia ke belakang sikit, ruang tempat orang duduk untuk solat tu.
Okey, selesai ringkas, kemudiannya kita solat sunat selepas tawaf 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Tak payah, jangan pergi ke betul-betul belakang makam Nabi Ibrahim. Itu tempat orang tawaf, nanti kena halau, nanti dipijak orang. Di tempat ada ruang yang dikhaskan untuk orang solat, orang duduk iktikaf apa semua, kita solat kat situ, tapi menghadap ke belakang makam Nabi Ibrahim. Jadi niatnya sahaja aku solat sunat 2 rakaat selepas tawaf kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Doa iftitah, baca Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Masuk rakaat kedua, selepas Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita pun berdoa. Itulah waktu dan tempat yang mustajab doa. Ambil peluang untuk doa sungguh-sungguh. Ya, jangan doa lama-lama sangat, sebab sekali lagi kita nak kumpul sama-sama, kita nak pergi minum air zam-zam dan seterusnya pergi sa'i. Okey, selain pada solat, seterusnya adalah amalan yang sunat selepas tawaf, selepas solat sunat di makam Nabi belakang makam Nabi Ibrahim. Pada kebiasaannya, okey, kita akan pergi minum air zam-zam. Okey, minum air zam-zam ini adalah sunnah, ya. Jadi sebab Nabi kata apa? Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan Ad-Daraqutni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Ahmad daripada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzama lima syaribalahu. Air zam-zam itu terpulang kepada niat ketika minum. Kalau air zam-zam itu kita niat untuk nak kurniakan kita dengan kesihatan, maka itulah tujuan minum air zam-zam itu. Kalau air zam-zam itu niat nak diminum untuk nak fasih lidah, maka fasihlah lidah. Niat air zam-zam itu nak minum jadi pandai, maka pandailah kita. Macam tu. Ya, dia bergantung pada apa niat yang kita minum. Sebab tu bila kita minum satu kali, niat satu. Minum sekali, niat sekali. Minum sekali, niat sekali. Macam tu. Contoh, kita minum, ya Allah, sembuhkanlah aku daripada penyakit kencing manis ini. Minum. 2. Ya Allah, sembuhkanlah aku daripada penyakit darah tinggi ini. Minum. Ya Allah, sembuhkanlah dengan barakah pada air zam-zam ini. Bukan air zam-zam yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Tapi air zam-zam ini adalah air yang barakah, yang Allah jadikan khas untuk orang yang pergi menunaikan haji dan umrah. Jadi ini adalah air yang untuk kita minum kat sana. Jadi minumlah sepuas-puasnya. Air zam-zam ni tak boleh malu-malu. Air zam-zam ni tak boleh minum sikit-sikit, sip-sip, tak boleh. Bila minum air zam-zam ni kena minum dengan puas. Kena minum dengan banyak, minum rasa kenyang. Air zam-zam ni air zam-zam ni juga dia mengenyangkan. Jadi antara adab meminum air zam-zam, cara ni macam mana kita nak sempurna. Okey, yang pertama, bila kita nak minum air zam-zam ini, kita hadap ke arah kiblat. Itu adabnya, ya, menghadap ke arah kiblat. Ya, ramai orang tak ambil tahu. Ya, adab pegang cawan air zam-zam itu dan isi air zam-zam, hadap ke arah kiblat sebelum kita minum. Pegang, memulakan, nak minum, mulakan dengan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menggunakan tangan kanan, jangan guna tangan kiri. Dan kita minum dengan 3 keadaan tenang. Jangan gelabah, jangan gelojoh. Minum, saya kata minum dengan bagi puas. Minum banyak, minum bagi puas, minum bagi kenyang. Tapi jangan dalam keadaan tenang. Sunnahnya 3 kali nafas, 3 kali teguk. Masa kita minum air zam-zam, janganlah sambil kita bernafas sambil kita minum. Bukan air zam-zam saja, makruh kita minum air apa-apa kat rumah sekalipun sambil minum sambil kita bernafas. Jadi kita minum dengan tenang, 3 kali nafas, 3 kali teguk, ya. Dan masa kita nak minum tu kita baca doa ni. Ini sunnahnya, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da', yang bermaksud, ya Allah, hamba memohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'ah, dan rezeki yang luas,
wa shifaan min kulli da, dan kesembuhan daripada segala jenis penyakit. Maka terangkumlah semua. Jadi kita pun minum, ya. Bismillah. Minum. Jadi itu sahaja. Jadi selesai minum air Zam-Zam, jom kita pergi ke rukun yang seterusnya, iaitu menunaikan sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, insya-Allah. Jadi hari ini inilah perkongsian ya, perkongsian saya yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, ya, sedikit sebanyak moga-moga ada manfaat kepada kita semua, ya, berkaitan dengan rukun yang kedua, iaitu rukun tawaf, ya, rukun tawaf. Insya-Allah pada episod yang seterusnya kita akan huraikan secara perinci, selesaikan terus sa'i, kemudian tahallul. Okey, rukun sa'i dan rukun tahallul, maka selesailah umrah kita. Dan episod-episod yang akan datang, insya-Allah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan persediaan yang perlu kita lakukan daripada segi rohani dan juga jasmani berbulan-bulan sebelum kita nak bertolak menunaikan umrah. Apa persediaan yang kita nak buat, apa ibadah kita nak buat, sampai kita nak kemas apa yang kita nak kemas sampai hari kita berangkat, insya-Allah. Baik, itu sahaja untuk sesi kali ini, ya. Bagi tuan-tuan dan puan, sekali lagi yang belum lagi menonton video-video sebelum ni, ya, ada di tepi-tepi ni nanti. Okey, video-video yang sebelum ni bolehlah tengok, ya, sirah minta maaf, khusus umrah khas, insya-Allah. Jadi dengan itu saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kurang itu daripada diri saya sendiri ini. Tapi hakikatnya segala itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua, disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dengan itu saya tangguhkan dahulu dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.